Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Muhyiddin Yassin sah akan jadi kluster mahkamah bermula esok. Dia akan menjadi Perdana Menteri kedua yang memegang sejarah didakwa kerana salah guna kuasa, penyelewengan, rasuah, dan dikabarkan banyak lagi yang akan dikenakan dakwaan kepada beliau besok. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sah esok Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa dan banyak pertuduhan yang akan dikenakan kepada beliau. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan bahawa ketua ataupun pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin akan didakwa esok. Dengan ini, kedapatan dan kantoilah habis-habisan Muhyiddin Yassin kali ini. Pertama, dia kantoi apabila dia mengatakan dia tak ambil sesen pun wang. Kedua, dia kantoi apabila dia mengatakan dia hanya dipanggil untuk memberikan keterangan dan bukan suspek. Sekarang ini dia bukan sahaja bukan suspek, tetapi dia akan didakwa esok. Maknanya, dia bukan lagi suspek, tetapi dia adalah yang tertuduh. Dan yang ketiga, yang membuatkan Muhyiddin Yassin sukar lagi untuk dipercayai sekarang ini, ialah apabila dia mengatakan dia tak pernah terlibat, tak kenal sesiapa, dan dia tak tahu menahu apa-apa pun. Sekarang ini Azam Baki mengesahkan esok Muhyiddin Yassin akan didakwa. Setakat laporan ini ditulis, SPRM telah mengambil keterangan daripada Tan Sri Mahyadin Mak Yassin yang tiba di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya pada jam 11 pagi tadi. Itu yang dilaporkan oleh agensi berita bernama. Terdahulu, sumber daripada SPRM telah memberitahu media bahawa Muhyiddin akan menghadapi banyak pertuduhan jenayah di Mahkamah Kuala Lumpur esok. Dia kantoi lagi apabila dia mengatakan dia tak ambil sesen pun. Tapi sekarang dia bakal berhadapan dengan banyak sekali pertuduhan yang teruk. Menurut sumber yang dekat dengan siasatan itu, dia akan didakwa di bawah beberapa peruntukan mengikut Akta SPRM. Bukan satu peruntukan, tetapi beberapa peruntukan. Makna kata, dia akan menghadapi banyak pertuduhan. Contoh saja, kalau satu saja, dia mungkin didakwa kerana mengambil dan menerima rasuah. Tetapi kalau banyak, dia didakwa kerana menerima rasuah, meminta rasuah, kemudian pengubahan wang haram, penyelewengan, dan macam-macam lagi. Itu maknanya banyak. Jadi dia akan menjadi lebih teruk daripada Najib atau sama teruk daripada Najib. Saya masih ingat bagaimana dia sangat-sangat mahu supaya rasuah diberantas di Malaysia, sampai dia sanggup untuk dipecat daripada Bersatu kerana mempersoalkan Najib Razak yang pada ketika itu mereka kecam habis-habisan bersama Mahathir kerana rasuah. Sekarang dia berada di kasut yang sama dengan Najib Razak. Bagaimanapun masih belum dapat dipastikan sama ada agensi anti rasuah itu akan menahan Muhyiddin semalaman sebelum membawanya ke mahkamah. Kerana pegawai penyiasat masih belum membuat keputusan. Kenapa? Takut Muhyiddin lari kah? Muhyiddin tak lari. Dia tak boleh lari ke mana-mana juga. Setakat ini saya tak boleh menyatakan sama ada mereka akan menangkapnya, kata sumber itu.
Dan sumber itu juga mengatakan mereka akan memutuskannya selepas merakam kenyataannya, kata sumber yang enggan dikenal itu. Muhyiddin pada malam tadi mengesahkan beliau diarahkan SPRM untuk hadir ke ibu pejabatnya hari ini, tetapi tidak memberikan butiran siasatan. Pada bulan yang lalu, Muhyiddin disiasat berkaitan siasatan 2 akaun bank bersatu yang telah dibekukan. SPRM telah membekukan akaun bank berkenaan untuk membantu siasatan di bawah pertama Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Kedua-dua akaun itu dilaporkan mempunyai kira-kira 40 juta ringgit Malaysia. Muhyiddin adalah individu yang terbaru dalam siri pertuduhan yang dikenakan terhadap pemimpin bersatu sejak pertengahan Februari yang lalu. Pada 21 Februari yang lalu, Wan Saiful Wan Jan didakwa di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas pertuduhan telah meminta dan menerima rasuah sebanyak 6.96 juta pada tahun 2022. Beberapa pertuduhan turut dikenakan terhadap timbalan Ketua Bersatu Segambut, Adam Radlan Adam Muhammad. Menurut SPRM, pertuduhan itu berkaitan dengan skim Jana Wibawa, yaitu projek ransangan oleh pentadbiran Muhyiddin Yassin pada ketika itu sebagai sebahagian daripada usaha untuk bantuan wabak COVID-19. Perkembangan siasatan kes berkenaan mendapat liputan ramai pengamal media tempatan dan asing selain penyokong Perikatan Nasional yang berkumpul di luar bangunan SPRM sejak jam 7 pagi lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Okay. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita sekarang berada di tengah laut, sedang memancing. Bes, sudah dapat banyak ikan. Ikan bukan rasuah, kita beli. Okey, tepat jam, kira-kira tepat jam 11 hari ini, dianggarkan, dijangkakan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin akan berada di pejabat SPRM untuk diambil keterangan berkenaan dengan rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan untuk beberapa kes, terutamanya untuk Jana Wibawa yang sepatutnya membantu Bumi Putra. Tetapi nampaknya sudah banyak bukti menunjukkan bahawa Jana Wibawa bukan hanya membantu Bumi Putra, tetapi diambil pula oleh mereka yang bukan berstatus Bumi Putra. Jadi mungkin itu akan menjadi topik yang paling akan ditanya dari siasat oleh SPRM selain daripada pendanaan politik ketika PRU 15 yang lalu. Okey. Jadi ada kawan-kawan bertanya kepada saya, adakah Tan Sri Mahyadin Mat Yassin patut letak jawatan seperti Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan yang selepas sahaja beliau didakwa di mahkamah, serta-merta beliau mengumumkan peletakan jawatan beliau. Apa pendapat kamu? Apa pendapat anda pula? Adakah dia cukup berani untuk menyahut menyahut cabaran seperti yang dia pernah kata dulu ketika Najib Razak didakwa di mahkamah, iaitu letak jawatan? Dan adakah dia cukup berani untuk mengikut jejak langkah? Minta maaf, saya dapat ikan lah, tapi tidak dapat sudah. Aduh, apa boleh buat, sudah terlepas. Beranikah dia untuk mengikut jejak Wan Saiful Wan Jan yang cukup berani, mempunyai kejantanan yang jantan untuk meletak jawatan sebagai Presiden Bersatu? Kalau berani, lakukan. Takkan suruh orang saja dan sendiri pula tidak berani, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita akan tengok nanti adakah Tan Sri Mahyadin Mat Yassin cukup jantan pada hari ini untuk meletak jawatan. Okey, jadi saya bersama dengan 3 orang teman hari ini. Pertama Encik Aris. Ini dia, handsome. Dan juga J. Dia punya channel JL. JL pun buat apa juga. Kalau kamu suka memancing di Sabah, terutamanya di daerah Pitas atau Kota Marudu, kamu boleh hubungi si Aris. Ini tekong hebat. Banyak dia tahu tempat hebat di sinilah. Hebat betul. Semua tempat yang dia bawa kami kan, semua yang
Kau betul. Tadi jigging pun ada dapat tapi terlepas. Dapat tapi terlepas. Kesian. Tapi enggak apa. Kita jangan putus asa. Yang penting kita tidak mencuri duit. Yang penting kita jangan makan duit haram. Sudahlah. Oke, baik. Mantap. Oke. Kalau perlu nomor telepon tuan ini nanti saya berikan di deskripsi di bawah. Di bawah kamu boleh call dia anytime. Kita nanti. Oke, paling bagus nanti kamu cari dia sajalah. Oke, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Kita menjangkakan akan ada banyak lagi pendedahan-pendedahan yang berlaku selepas ini dan banyak lagi pemimpin-pemimpin parti politik yang akan diheret ke mahkamah. Dan Hadi Awang pun nampaknya semakin terdesak untuk merampas kuasa daripada Anwar Ibrahim. Mungkin saja ada kena-mengena dengan siasatan SPRM kah, tidakkah? Okey, tapi beliau akan didakwa dan kalau dia ada kalau ada bukti yang kukuh, dia akan didakwa di mahkamah. Jadi pendengaran kes sudah pun ditetapkan. Hakim yang akan mendengar kes untuk Parlimen Marang yang didakwa telah memberi rasuah ketika PRU15 pun sudah pun didedahkan kepada umum. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jaga kita Malaysia, kita punya cintai Malaysia, kita jaga kita. Bye bye.